Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini aku nak ulas tentang keputusan ROS yang telah meluluskan permohonan pindaan perlembagaan UMNO. Ramai yang menjangkakan memang ROS akan meluluskan pindaan tersebut. Tetapi apa natijahnya, apakah kesannya kepada UMNO khususnya? Ramai orang yang mungkin memikirkan bahawa perkara itu kemenangan besar bagi Zahid Hamidi. Tetapi ramai pemerhati politik, penganalisis politik yang memberikan pendapat yang berbeza, yaitu meskipun kelulusan ROS itu telah memihak kepada UMNO, namun ramai juga penganalisis politik dan pemerhati politik mengandaikan bahawa keputusan itu sebenarnya tidak memberi apa-apa makna kepada Zahid Hamidi. Walaupun kuasa ada pada tangan Zahid Hamidi, namun ada beberapa isu yang akan kita ulas pada petang ini. Ulasan kita hari ini selepas ROS meluluskan pindaan perlembagaan UMNO, apakah UMNO mampu di bawah pimpinan presiden yang bermasalah dengan tuduhan di mahkamah melebihi 80 pertuduhan? Adakah Zahid Hamidi akan mampu mencipta kemenangan dalam PRU 15? Masalah pertama adalah Zahid Hamidi sibuk menghadiri kes mahkamahnya. Apabila Jabatan Pendaftar Pertubuhan atau ROS meluluskan cadangan pindaan perlembagaan UMNO pada petang semalam, petunjuk yang nyata kini ialah ia bermakna Parlimen akan dibubarkan dalam masa yang terdekat ini. Aku fikir Parlimen akan dibubarkan dalam masa paling lewat 3 bulan daripada sekarang. Bermaksud sekarang ini menghampiri bulan Ogos, tambah 3 bulan ia akan menghampiri bulan November atau Disember. Apapun yang berlaku dengan perubahan pindaan ini bermaksud bila-bila waktu pun, walaupun kiamat PRU 15 itu diadakan, pemilihan UMNO tidak akan diadakan sehinggalah kiamatnya ataupun berlakunya PRU tersebut. Bukan saja pada hari ini, sampai bila-bila. Aku fikir untuk jangka masa panjang, adakah sudah difikirkan oleh akar umbi UMNO tentang hal ini? Bagaimana kalau satu hari nanti ada pula masalah yang berbeza? Adakah pindaan perlembagaan UMNO akan diubah lagi? Kembali semula kepada yang asal. Itu persoalan besar yang mau difikirkan. Kerana sekarang ini, apa yang mereka pindah ini, kononnya akan mengukuhkan lagi parti UMNO kerana tidak perlu memilih pemimpin baru sebelum PRU. Bermaksud tidak akan berlaku perpecahan sebelum PRU 15, kata mereka. Oleh kerana pemilihan UMNO sudah dibenar diadakan selepas PRU 15 dilangsungkan dan tempoh penggal Parlimen sekarang pula berakhir pada Julai 2023, keberangkalian Parlimen akan dibubarkan adalah dalam tempoh 2 atau 3 bulan daripada sekarang. Rata-rata meramalkan Ismail Sabri Yaakob akan menghadap Agong bagi memohon pembubaran Parlimen sebaik saja Belanjawan 2023 dibentangkan pada awal Oktober depan. Oleh kerana beliau sudah dinamakan sebagai poster boy BN, Ismail Sabri tentu saja ingin memanfaatkan Belanjawan 2023 dengan beberapa pendekatan yang memperlihatkan kerajaan pimpinannya lebih hampir serta mesra dengan kesusahan rakyat. Aku rasa di sinilah Ismail Sabri Yaakob akan mainkan peranan besar. Kerana pertama, jangan dilupa poster boy untuk Barisan Nasional telah dijanjikan seorang sahaja, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Kalau ini berubah, bermaksud Barisan Nasional sudah mengkhianati Ismail Sabri Yaakob,
membohongi semua akar umbinya. Hal ini adalah sesuatu yang lumrah dan biasa. Malah, siapapun jadi Perdana Menteri pasti akan menentukan hal yang sama. Cuma, dengan PRU 15 diadakan terlebih dahulu sebelum pemilihan UMNO, ini bermakna Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO akan kekal memainkan peranan penting dalam banyak perkara, khususnya dalam soal pemilihan UMNO untuk bertanding. Ada dua isu besar berbangkit dalam hal ini. Yang pertama, apakah nasib penentang-penentangnya dalam UMNO seperti Anwar Musa, Shahidan Kasim, Tajudin Abdul Rahman, dan lain-lainnya pada PRU 15 nanti? Apa nasib mereka nanti? Kerana yang pro kepada Ismail Sabri Yaakob dan sering kali menentang keputusan Presiden UMNO ini ramai. Termasuk Khairi Jamaluddin juga pernah seperti tak sebulu dengan Zahid Hamidi. Apa nasib mereka? Adakah mereka akan dicalonkan ataupun digugurkan oleh Zahid Hamidi? Jika digugurkan, mungkinkah mereka dengan senang hati memilih bersara atau beralih untuk bertanding mewakili parti lain? Jangan lupa, walaupun RUU anti lompat parti telah dikuatkuasakan, ia hanya berlaku apabila sudah selesai PRU. Maksud kata, dia menang. Tapi kalau dia belum lagi PRU, waktu bubar dia pindah, itu diperbolehkan. Tidak ada apa-apa masalah kepada mereka yang bertanding dalam parti yang lain. Jika itu berlaku, apakah kesannya kepada BN dalam mencari kemenangan? Kedua, ini juga bermakna dalam PRU akan datang, buat pertama kali dalam sejarah di mana UMNO dan BN akan menyertai pilihan raya dalam keadaan parti dipimpin oleh presiden yang berdepan kes mahkamah. Tak pernah dalam mana-mana PRU sebelum ini Presiden UMNO terkait dengan kes mahkamah, apatah lagi dengan jumlah kes yang banyak, yaitu 87 pertuduhan. Bayangkan, 87 pertuduhan Zahid Hamidi. Mahukah rakyat memberi sokongan dan undi, sedangkan Presiden UMNO dan pengerusi BN dilihat bermasalah dan tidak bersih, terutama jika Zahid Hamidi sendiri masih bertanding di Parlimen Bagan Datuk. Bagaimana UMNO mahu menepis kecurigaan dan kebimbangan rakyat bahawa jika UMNO dan BN diberikan kemenangan, ia lebih mungkin digunakan untuk menyelesaikan kes mahkamah yang sedang dihadapi itu. Mahu tidak mahu sebenarnya, dalam keadaan PRU 15 diadakan terlebih dahulu sebelum pemilihan UMNO dan Presiden UMNO pula sedang bermasalah dan dilihat tidak bersih, bagi menjamin rakyat tiada kecurigaan untuk memberi undi kepada BN, pilihan yang terbaik ialah Zahid Hamidi mesti berjiwa besar dengan memilih untuk tidak bertanding sama sekali. Beliau hanya perlu ada atas kapasitinya sebagai Presiden UMNO dan pengerusi BN memastikan kemenangan parti dengan segala kemampuannya tanpa memikirkan kepentingan untuk pribadinya. Percayalah, jika ini dapat dilakukan, pengorbanan Zahid pasti dibalas dengan sokongan yang melimpah ruah oleh rakyat. Sekian dulu ulasan untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.